Cuma kalau kita tak kelangkaui untuk nak melancong, ada banyak lagi tempat menarik untuk kita nak pergi. Ya, sebagai salah satu contoh yang saya akan kongsikan hari ini adalah di Muzium Negara. Muzium Negara juga menjadi satu tumpuan pada musim cuti sekolah ni. Jadi hari ini kita ada satu topik tentang pameran negara kota yang hilang. Apa hilang? Yang hilang kita akan tanya dengan tetamu kita hari ini, Encik Muhammad Nasrul Amizam Muhammad Nasir. Selamat datang, Encik. Terima kasih. Jadi apa cerita di sebalik The Lost Kingdom ni, pameran negara kota yang hilang? Apa yang hilang sebenarnya? Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana menjemput saya ke studio ini daripada Jabatan Muzium Malaysia untuk membicarakan tentang pameran kerajaan negara kota yang hilang. Pameran ini sebenarnya kita memfokuskan kepada negara-negara yang wujud di kawasan Nusantara ataupun kita kenali juga sebagai Asia Tenggara sekarang ini, yang mana kerajaan-kerajaan ini pernah berlangsung di kawasan Nusantara sekitar abad pertama hingga abad ke-14 Masihi. Maksudnya kerajaan yang wujud sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sebenarnya kerajaan negara kota ini banyak berada di seluruh dunia. Contohnya kita tengok seperti Tamadun Inca, kota Inca, Machu Picchu, Babylon. Itu adalah negara-negara yang lost ataupun hilang dia punya kerajaannya, tetapi masih kekal dari segi seni binanya, dari segi bukti-bukti fizikalnya. Begitu juga di alam Nusantara termasuk di Malaysia. Kerajaan negara kota di Malaysia, kalau kita lihat di Malaysia adalah seperti Kedah Tua ataupun sekarang ni kalau tapak arkeologinya dan candinya di Lembah Bujang. Dan kalau kita ke sebelah tanah besar Indochina, kita dapat melihat di Kemboja seperti di Angkor dan juga di Champa di Vietnam. Dan seterusnya kalau kita lihat di Indonesia juga banyak tapak-tapak negara kotanya seperti Candi Borobudur, Prambanan. Dan itulah yang kita tonjolkan di mana kerajaan-kerajaan ini merupakan sebuah tamadun yang besar yang berlega di kawasan Nusantara ataupun Asia Tenggara. Jadi mereka meninggalkan bukti-bukti yang jelas dari bentuk fizikal, bukti material, manuskrip, kesusastraan, budaya dan sebagainya yang masih berlangsung sehingga hari ini. Jadi pameran ini kita menunjukkan bukti-bukti dari segi artifak seperti batu bersurat, ataupun kita namakan juga sebagai prasasti. Yang mana kebanyakan artifak yang kita pamerkan pada pameran ini sekitar abad kedua sehinggalah ke-14 Masihi. Sememangnya artifak-artifak ini kita jumpai di tapak arkeologi dan juga di tapak-tapak bekas negara kota berkenaan. Selain daripada itu juga kita mempamerkan legasi daripada apa yang berlangsung pada masa yang lepas, seperti ukiran, seperti hasil-hasil kraft tangan dan juga seperti penghasilan-penghasilan material culture yang lain, termasuklah kesusastraan, termasuklah juga seni bina relief pada candi dan sebagainya. Sehingga sekarang ini masih banyak lagi negara kota yang masih belum kita jejak. Apa yang kita pamerkan hari ini adalah yang mengandungi bukti yang jelas yang tercatat dalam rekod sejarah termasuk daripada India, China, Arab dan sebagainya dan juga penemuan arkeologi. Ya, mungkin dimaklumkan baru hari ini hari pertama. Pameran itu mula berlangsung pada hari ini sehinggalah 31 April 2020 yang mana hampir 5 bulan. Dan koleksi yang kita bawa untuk pameran ini bukan sahaja daripada Malaysia, kerana kita mengadakan kerjasama dengan 2 buah muzium di Indonesia dan juga di Kemboja. Kerana di sana mereka memiliki artifak-artifak banyak tentang kewujudan kerajaan-kerajaan awal. Yang kalau kita faham, sekarang ini memang kita dipisahkan oleh sempadan negara bangsa. Kita ada Kemboja, kita ada Indonesia dan sebagainya. Tapi satu ketika dulu, kerajaan ini adalah berpusat dari region yang sama. So, bangsa yang memiliki kebudayaan ini adalah bangsa yang sama. Iaitu kalau kita gelar sebagai Austro-Asiatik ataupun rumpun Melayu. So, jadi seni bina, ukiran, relief, motif hampir serupa.
itulah ketamadunan yang kita miliki dan kita akan tonjolkan dalam pameran ini. Berkenaan dengan itu ya, boleh saya tahu lebih lanjut tentang apa objektif sebenar pameran negara kota yang hilang yang akan berlangsung di Muzium Negara ini? Objektif kita paling utama ialah kita cuba mengangkat kembali ketamadunan negara bangsa. Yang sebelum ini kita banyak membicarakan hal-hal seperti kemajuan dan sebagainya, tetapi sejarah yang lepas juga telah ada kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh bangsa kita. Kemajuan di negara kota bukan sahaja bermula dengan seni bina, tetapi bermula dengan perdagangan. Sejak kurun awal, kerajaan-kerajaan ini telah bermula hampir sebelum abad Masihi. Dan kalau kita tengok pada catatan-catatan daripada Cina, Arab, orang-orang daripada Nusantara ataupun dalam bahasa Sanskrit menyebut sebagai Dwi Pantara ataupun rekod-rekod Cina menyebut sebagai Kunlun. Mereka telah mula berlayar semenjak abad awal Masihi lagi ke kawasan-kawasan India, ke China. Jadi mereka telah membawa masuk banyak silang-silang budaya ataupun cross culture yang kemudiannya diadaptasi membentuk satu kebudayaan unik di alam Nusantara. Sama seperti yang kita lihat candi contoh. Candi kita tidak menyamai candi yang ada di India kerana mereka telah mengadaptasi dengan apa yang kita sebut sebagai local genius ataupun kearifan lokal. Adaptasi inilah yang memberi satu konsepsi ataupun satu pandangan yang unik, termasuk juga budaya-budaya kesastraan mereka. Walaupun kita melihat berlakunya pengaruh daripada India, tetapi apa yang mereka bawa tidak sama seperti apa yang berlangsung di negara tersebut. Inilah keistimewaannya. Dan bila kita melihat ketamadunan ini, kita dapat menjangka bahawa keadaan ini telah berlangsung awal dan ketamadunan ini telah wujud sebelum datangnya kuasa kolonial di alam Nusantara. Semenjak kuasa kolonial bermula semenjak abad ke-13 dan 14. Jadi ketamadunan ini telah berlangsung awal lagi, abad pertama lagi. Orang-orang daripada barat hampir terkejut apabila melihat Angkor. Contohnya bila mereka menemukan Angkor. Angkor ditinggalkan abad ke-13 setelah tewasnya Kemboja kepada Siam. Jadi Angkor ditinggal dalam hutan yang penuh rimba. Jadi mereka terkejut bila seorang naturalis Perancis menemukan Angkor di dalam hutan yang tebal. Dia tidak menjangka bahawa berlakunya satu civilization yang begitu tinggi, peradaban yang begitu besar di alam Nusantara. Pameran akan mula 4 Disember hari ini sehingga April tahun depan. Jadi signifikannya penganjuran memilih tarikh ini untuk pameran ini kenapa? Kita memilih tarikh ini pertama sesuai dengan cuti sekolah, di mana ibu bapa boleh membawa anak-anak untuk melihat sendiri dengan jelas bukti-bukti tentang kerajaan-kerajaan awal, kerajaan-kerajaan purba yang pernah kita selalunya saya telah membaca teks-teks silibus sekolah menengah dan sekolah rendah. Kita banyak menceritakan tentang kerajaan-kerajaan awal ini, tetapi mereka hanya melalui teks dan tidak melihat secara fizikal macam mana bentuk gambaran kerajaan ini sebenarnya. Kita banyak bercerita kerajaan selepas abad ke-15, terutamanya Kesultanan Melayu Melaka, dan memang begitu jelaslah sebab banyak bukti-bukti yang kita lihat sampai ke hari ini, tetapi bukti-bukti secara jelas berkait dengan kerajaan-kerajaan awal ini terlalu kurang. Dan pameran ini saya rasa julung-julung kalinya diadakan di negara kita tentang memfokuskan tentang hal-hal sebegini. Jadi kepada para pelajar, peminat sejarah, pencinta sejarah dan juga orang ramai yang berminat tentang hal ini boleh datang beramai-ramai untuk melihat apakah sebenarnya bukti, sebab selalunya kerajaan ini selalu sering dijadikan polemik. Ya, tak wujud kerajaan ini. Kerana kita pameran ini kita bukan sahaja memberi gambaran dari sudut artifak, dari sudut arcanya, tetapi kita meletakkan juga batu-batu bersurat, prasasti ataupun kita sebut sebagai prasasti yang mencatatkan period time dia, mencatatkan cerita gambaran tentang kerajaan pada masa tersebut. Jadi ada banyak sebenarnya perkara yang mungkin kita tidak pernah tengok, kita tidak pernah saksikan, akan ada nanti di pameran ini. Sememangnya terlalu artifak banyak. Dan juga replikanya semua ada. Ada, replikanya ada dan juga artifaknya juga ada. Jadi original kebanyakan artifaknya yang kita bawa contohnya daripada zaman Sriwijaya, prasasti Kota Kapur yang dijumpai tahun 20-an di Sumatera yang menceritakan tentang
penyerangan Sriwijaya ke atas bumi Jawa. Baik, berapa tamadun semuanya akan dimasukkan dalam pameran? Dalam pameran ini kita memasukkan hampir dalam 7 tamadun yang besar. Kebanyakannya tamadun yang besar yang ada di kawasan Nusantara. Bermula dengan Funan, kemudian kerajaan Chenla, Salangka Suka, Angkor, Sriwijaya, Majapahit, Kediri, Singasari, Air Langgar. Tetapi kalau kita nak ceritakan memang banyak lagi lah. Cuma yang bukti yang jelas kita tidak dapat tonjolkan. Tetapi yang ada sekarang ini yang kita pamerkan adalah yang buktinya ada di site, di tapak arkeologi yang kita jumpai, di tapak-tapak candi kota yang kita jumpai. Baik. Ya, mungkin itu sekadar perkongsian pameran negara kota yang hilang yang berlangsung pada hari ini hingga 31 April 2020. Dalam tempoh 5 bulan yang sangat panjang. Kita boleh luangkan masa, mungkin tak bulan ini, mungkin boleh bulan depan. Jadi untuk itu, Terima kasih tuan. Cik Nasrul kerana bersama dengan kami. Kami akan ke kota yang hilang itu nanti ya, bila-bila masa. Saya mempersilakanlah Mac dan Syaril untuk sama-sama datang menonton ataupun melihat pameran Lost Kingdom. Baik, terima kasih.